Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perjuangan pada sahabat-sahabat saya, saudara Sudren dan Presiden Parti Keadilan Tuan Kok Wai daripada DAP, saudara Dr. Zul, pengurusi Jawatankuasa Jingga Convention Pakatan Rakyat kali ini. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Saya bagi pihak mewakili Majlis Kepimpinan Pakatan Rakyat di dalam Jawatankuasa pelaksana convention yang ketiga ini, pertama sekali mengalu-ngalukan kehadiran pihak media pada 14 hari bulan ini di Stadium Sultan Abdul Halim Sukamanati di Alustar, dan kami mengharapkan kehadiran pihak media akan dapat membuat dan memberikan liputan yang terbaik bagi menengahkan segala pengujahan-pengujahan dan tujuan daripada convention tersebut. Ingin saya jelaskan bahawa convention ini adalah convention yang ketiga, dan convention ini adalah merupakan convention yang memasuki satu era pusingan akhir dalam pertarungan perlumbaan jarak jauh antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional dalam politik negara kita ini, yang kami mengharapkan bahawa daripada convention ini akan membentuk satu momentum pecutan akhir bagi Pakatan Rakyat untuk memastikan gerakan kebangkitan rakyat ini bergerak seiring dan sejalan untuk sampai ke garis penamatnya pada pilihan raya umum yang ke-13 ini. Sebab itu kita mengemukakan satu tema kepada convention kita pada kali ini, iaitu bersihkan Malaysia. Ini kita nak mengajak masyarakat dan rakyat untuk melihat bahawa negara yang sedang melalui satu keadaan yang tidak sihat kepada soal politik negara kita ini dan juga ekonomi, dengan krisis negara yang berlarutan sehingga sekarang ini. Sama ada dalam konteks krisis yang berkaitan dengan ekonomi ataupun krisis sosial dan sebagainya, semua ini memerlukan kepada langkah dan tindakan serta tawaran untuk menanggani segala persoalan-persoalan krisis tersebut. Lalu kita mengemukakan pada kali ini khususnya dan juga secara umumnya bahawa persoalan krisis yang sedang berlaku dalam negara kita ini dan ketimpangan kepada perjalanan urusan politik demokrasi dalam negara kita ini mesti diatasi dengan meletakkan kembali negara kita ini kepada landasan yang betul, iaitu melalui kepimpinan yang beramanah, kepimpinan yang berintegriti dan accountability untuk menerajui kepimpinan negara Malaysia baru ini selepas daripada pilihan raya yang ke-13 ini. Sebab itu kita merasakan bahawa isu persoalan pokok kepada persoalan-persoalan krisis besar negara kita ini adalah disebabkan krisis kepimpinan beramanah yang sudah menghantui masyarakat Malaysia apabila kita berhadapan dengan kepimpinan yang sangat korup dalam negara Malaysia ini. Jadi oleh sebab itu kita mengharapkan bahawa dengan convention ini akan dapat memberikan satu gambaran kepada masyarakat Malaysia tentang komitmen dan jaminan yang akan diberikan oleh Pakatan Rakyat untuk mengatasi segera masalah-masalah tekanan bebanan hidup yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat, dan juga untuk mengatasi segera masalah-masalah ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat dan rakyat di dalam negara kita ini. Dan kita nak mewujudkan satu suasana di mana suasana negara kita ini adalah negara milik kita semua, milik semua kaum, dan kita adalah satu keluarga, iaitu keluarga rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk membangunkan negara kita bersama ini, insya-Allah. Dan kita akan memulakan convention kita itu sehari lebih awal, iaitu pra-convention, melalui satu kempen besar-besaran di negeri Kedah, di seluruh kawasan parlimen negeri Kedah, 15 parlimen, tetapi malam itu 13 hanya 14 parlimen saja, kerana parlimen yang ke-15 itu akan dibuat rapat pada hari
convention di malam yang terakhir. Jadi keseluruhan pimpinan-pimpinan utama akan berada di 15 kawasan parlimen untuk menggempur seluruh negeri Kedah untuk menjamin supaya Kedah akan terus kekal bersama dengan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Jadi rakan-rakan saya akan menyambung apa yang telah pun saya sebut tadi. Silakan. Ya, saya hanya ingin menambah bahawa satu daripada perkara yang kita nak bawa, seperti kata rakan saya tadi, membina satu negara di mana seluruh rakyat menjadi keluarga, satu keluarga, adalah yang penting juga kita hendak pastikan bahawa semua rakyat mempunyai peluang di negara ini, dan penting kita hendak basmikan politik fear politics, opresif politik penindasan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita tolak sama sekali. Kita perlu membina satu negara di mana semua rakyat dapat masuk ataupun berdebat mengenai hala tuju rakyat ataupun hala tuju negara tanpa ada mana-mana tindakan ataupun oppression ataupun penindasan ataupun fitnah yang berlaku. We want freedom from fear. As a famous man once said, we want to create an atmosphere in this country where political debate and discourse can go on in a very fair and civilized manner. No more fear and no more oppression. I think that's what I want to add. Okey, apa yang saya ingin kata setelah dikatakan, saya ingin hanya menumpukan kepada sedikit sejarah ke masa terkini, yang di mana Pakatan Rakyat telah berjaya memperkukuhkan semangat kepakatan kami dan secara licin dan progresif. Di sini saya ingin mengatakan pada Disember 2009, konvensyen pertama Pakatan Rakyat yang diadakan di Shah Alam telah kami telah mengumumkan itu rangka dasar bersama Pakatan Rakyat yang menyebutkan prinsip-prinsip kerjasama antara parti-parti coalition, dan bagi Disember tahun 2010 konvensyen kedua Pakatan Rakyat peringkat nasional telah diadakan di Kepala Patas, dan di konvensyen itu kami mengumumkan buku jingka lah yang menjelaskan dasar-dasar bersama Pakatan Rakyat. Dan bagi tahun ini di bulan Oktober dulu, kita mengumumkan alternative budget yang menerang lebih lanjut lagi prinsip-prinsip dan dasar-dasar Pakatan Rakyat. Dan pada konvensyen yang akan diadakan 14 hari bulan ini di Alor Star, ini adalah merupakan satu konvensyen yang sangat penting, kerana selain daripada tujuan dan maklumat yang telah disebutkan, dititikberatkan oleh saudara Mahfuz dan Fikar, kami konvensyen ini penting kerana ia merupakan satu persidangan dan yang di mana ahli-ahli Pakatan Rakyat akan berbincang dan memfokuskan kerjasama dan gabungan kami ke arah pilihan raya umum ke-13 yang akan datang. Nah, ini adalah satu konvensyen yang paling penting, dan selain daripada menerangkan lebih lanjut lagi lah dasar-dasar Pakatan Rakyat. Baik, saya sebagai pengurusi jawatankuasa jingga yang telah pun bermesyuarat untuk beberapa kali kesekian lamanya,
kami sudah bersedia untuk menjadi tunggak dalam convention ini dari segi tanggungjawab kepada kami untuk membawa dan menawarkan seperti mana Datuk Mahfuz sebutkan tadi, dalam mendepani krisis negara yang tidak ada kesudahannya ini, kita telah bersedia membentangkan tunggak-tunggak penting yang akan menjadi pertarungannya dalam pilihan raya akan datang. Dan dalam bahasa yang disebutkan tadi, kalau boleh saya ungkapkan kembali, dalam kita menangani kesemuanya ini, Pakatan Rakyat menawarkan penyelesaian-penyelesaiannya untuk kita keluar daripada daripada lingkaran krisis ini, dengan membawa dan membentangkan penyelesaian-penyelesaian kami, dengan sekaligus menerangkan betapa ketika kalau kita memerintah, apa yang ungkapan yang kita sebutkan kita telah bersihkan negara, kita mau juga sharing the nation, dalam satu gagasan sharing the nation, yang membawa satu dalam nafas baru, satu the new Malaysian dream, satu Malaysia baru, yang memberikan penyelesaiannya bukan saja daripada satu yang lebih baik, tetapi juga membawa pendekatan-pendekatan yang berbeza. Dari sudut itu saya menerangkan ada empat bidang besar yang akan menjadi pertikaian, dan yang akan menjadi tunggak kepada pembentangan jingga ataupun kertas dan pendirian jingga itu. Pertama, dari sudut bagaimana kita menanggapi dan menangani isu Malaysian civil service itu, penjawat awam, satu kertas kerja yang akan dibentangkan oleh Datuk Husam Musa, khususnya yang akan menangani krisis dan pertikaian hari ini tentang SBPA itu. We want to forward our conception and our solution as to how we want to kembalikan the Malaysian civil service as one of the best once upon a time in the world. Dan hari ini sudah rosak, sudah musnah, sudah reput kerana campur tangan orang politik dan eksekutif. Itu satu. Keduanya, kita juga mau melihat kembali kepada bagaimana ertinya federalism itu akan dapat kita kembali to reinstate a functional and a vibrant meaning of federalism. Ini akan dibentangkan oleh YB Anthony Loh daripada DAP, dan khususnya kepada aspek ekonomi, kita merasakan antara kunci penting dalam membawa apa yang hari ini kita saksikan, yang sekaligus membawa kepada kosaraan hidup yang melambung dan membelon ini adalah urus takbir secara monopoli, duopoli, oligopoli, kartel dan segala-galanya yang memperkayakan suku sakat kroni dan yang memiskin dan membebankan rakyat. Daripada itu, satu kertas kerja anti monopoli yang akan bakal dibentangkan oleh Yang Muhammad Tan Sri Khalid Ibrahim, dan isu besar kepada orang Melayu, khususnya satu kelompok pengundi yang hampir juta jumlahnya adalah isu Felda. Kami akan membentangkan bagaimana Pakatan Rakyat dalam tawaran jingga akan menangani perkara ini, menangani isu Felda Global Ventures, pensenaraian, pengapungannya di IPO, di Indonesia Public Offering-nya. Kesemua ini akan kami garap dan akan dibentangkan oleh salah seorang Tuan Haji Suhaimi daripada PKR, yang kesemua ini adalah tawaran-tawaran besar jingga. This will be the kertas jingga ataupun tawaran jingga yang tentunya akan menjadi sebahagian daripada satu hari nanti apa yang kita lancarkan dalam manifesto kami. Inilah dia yang kami harapkan akan dapat membawa ertinya sharing the nation dalam pendekatan Pakatan Rakyat, apabila kita dapat membersihkan negara ini daripada segala kekotoran, kebobrokan dan kepincangan urus takbir tata kelola yang terus-terusan buruk oleh UMNO Barisan Nasional. Terima kasih.